A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Faiz bin Amri, nombor matrik 054552. Dan saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda Usuluddin semester 4, dan ini merupakan subjek Haqaiq at-Tasawuf. Dengan tajuk kertas kerja saya ialah Ta'arif Tasawuf. Dan pensyarah saya ialah Ustaz Muhammad Syaiful Bahri bin Abdullah. Jadi saya akan meneruskan pembentangan saya. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai ta'rif tasawuf, ahlul lughah dengan ta'rif lughah. Ta'rif tasawuf bil lughah. Yang pertama sekali, tasawuf ini mempunyai pelbagai versi, sama ada dari segi bahasa ataupun dari segi istilah. Dan tasawuf ini juga merupakan salah satu topik yang boleh dikatakan agak kontroversi atau topik yang cukup menariklah untuk dibincangkan. Bukan disebabkan oleh ilmu tasawuf ini, tapi disebabkan oleh cara untuk mencari makna ataupun definisi tasawuf. Kebanyakan ulama ni mereka mempunyai pendapat masing-masing mengenai cara untuk menentukan makna ilmu tasawuf ini. Maknanya setiap ulama ni dia ada pendapat mereka, dia ada konsep mereka, dan dia ada pemikiran mereka untuk menentukan tasawuf ni gini. Maknanya ilmu tasawuf bunyi gini. Tasawuf dari segi bahasa berasal daripada bahasa ni, berasal daripada bahasa ni. Dan mereka semua ni berpakat untuk mengeluarkan definisi ataupun istilah tasawuf ni menurut konsep dan pemikiran masing-masing. Jadi poin yang kedua, tasawuf ini ada yang menyatakan bahawa tasawuf ni dikait dengan satu bulu binatang. Ada yang kata tasawuf ni bulu binatang yang banyak . Dan dalam kamus Mu'jam Arab pula, tasawuf ni membawa maksud proses penyucian jiwa ataupun tazkiyatun nafs lah, penyucian hati. Dan dalam risalah Qusyairia, perkataan tasawuf ni tak pernah wujud, sama ada pada zaman Arab Jahiliyah maupun pada zaman Nabi SAW. Lepas tu, mana nama tasawuf ni wujud? Ni kita nak tahu ni. Jadi, kita pergi pada slide seterusnya. Aslu kalimah tasawuf. Jadi kata tasawuf ni mula wujud pada pada abad pertama Hijrah. Ni dikatakan wujud lah pada abad pertama Hijrah, di mana seorang ahli wali Allah yang terkenal bernama Hasan Al-Basri. Jadi dia merupakan salah satu ulama ataupun wali Allah yang amat disegani lah dan cukup pengaruh pada zaman ni. Dan beliau telah melihat seorang sufi, lalu memberi sesuatu kepada sufi tu, tapi sufi tu tak mengambil setiap apa pun yang diberi oleh dia. Jadi dan mereka ni memakai pakaian yang berbulu. Dari sini Hasan Basri ni tengok, ahli sufi ni memakai satu pakaian berbulu. Gitu. Dan ada satu lagi kisah, dikatakan asal tasawuf ni berasal daripada perkataan, tadi pertama ni daripada perkataan sufi lah. Jadi yang kedua ni dia kata dia ada seorang lagi ahli ulama yang terkenal jugalah bernama Sufyan As-Sawri, di mana dia merupakan seorang ahli hadis dan tafsir. Dia berkata, sekiranya bukan kerana Abu Hashim As-Sufi, maka aku tak akan mengetahui riba. Sini yang di-highlight ke sini Abu Hashim As-Sufi. Ni pendapat yang kedua lah. Ada orang kata asli kalimah tasawuf ni berasal daripada Abu Hashim As-Sufi. Lepas tu, tadi juga mendapat bahawa perkataan tasawuf ini berasal daripada
daripada gelaran para sahabat yang duduk menetap di pekarangan Masjid Nabawi pada waktu awal kemunculan Islam. Ada juga anggapan bahawa tasawuf ni berasal daripada perkataan soft yang membawa maksud barisan. Dan ada juga yang menyatakan bahawa tasawuf ini berasal daripada perkataan Bani Sufah. Di mana Bani Sufah ni adalah merupakan salah satu kaum yang berada pada zaman jahiliah. Jadi slide seterusnya, ta'rif lughah. Jadi kita akan mengetahui apa ta'rif tasawuf ini dari segi bahasa. Yang pertama daripada perkataan as-sifat ataupun as-sifat. Perkataan ini kenapa perkataan as-sifat ni dikaitkan dengan tasawuf? Di sini perkataan as-sifat membawa maksud perkataan ini dikaitkan dengan tasawuf kerana ia melambangkan peribadi seorang sufi. Dan maknanya sini peribadi seorang sufi. Seorang sufi ni kenalah mempunyai sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang orang tengok tu, oh lawanya, gini ahli sufi, gini ahli tasawuf, gitu. Jadi mereka ni membuat apa yang Allah suruh dan mereka meninggalkan apa yang Allah larang, gitulah. Tu maknanya apa yang nak diterangkan pada perkataan as-sifat. Jadi yang kedua, perkataan kedua yang dikaitkan dengan tasawuf ialah ahlu as-sufah. Perkataan ahlu as-sufah ini dikaitkan dengan tasawuf kerana pada zaman awal kemunculan Islam, terdapat beberapa sahabat ataupun masyarakat Islam yang menetap di pekarangan Masjid Nabawi. Mereka ni merupakan seorang yang fakir miskin lah. Dan mereka ni kebanyakannya memang menetap, kebanyakannya berada di pekarangan Masjid Nabawi. Dan antara sahabat-sahabat yang terkenal dengan gelaran ini adalah Abu Darda dengan Abu Hurairah. Jadi seterusnya, As-Suf ni merupakan merupakan juga perkataan yang sering dikaitkan dengan tasawuf. Dan maksudnya As-Suf ni ialah satu pakaian yang dibuat daripada satu bulu binatang, lalu diperkenalkan sebagai pakaian rasmi ahli tasawuf pada zaman dulu lah. Dan selain daripada itu, menurut penulis kitab ni, dia katakan pakaian ini juga pakaian yang sangat digemari oleh para anbiya, para nabi dan para siddiqin, para orang-orang dululah, orang-orang yang beriman yang dulu. Sebabkan pakaian ini melambangkan kepada kezuhudan. Melambangkan kita ni, kalau tengok, oh tu pakai pakaian bulu orang dulu. Oh ni mesti orang zuhud, gitulah. Nak kabarnya kat sini. Jadi perkataan yang seterusnya, perkataan yang keempat, perkataan Sufah bin Murrah. Perkataan Sufah bin Murrah ini dikaitkan dengan tasawuf kepada seorang lelaki yang zuhud. Di mana lelaki tersebut bernama Al-Gawb bin Mar bin Ad bin Tabiqah bin Ilyas bin Mazab. Beliau juga lebih dikenali sebagai beliau juga sering dipanggil dengan nama Sufah kerana beliau sering dipanggil dengan gelaran itu oleh ibu dia. Jadi seterusnya kata As-Saf. As-Saf ni kata As-Saf ini merupakan perkataan yang merujuk kepada barisan dan barisan lah maknanya, ataupun sah. Perkataan ini dikaitkan dengan tasawuf juga. Dan kenapa dikaitkan dengan tasawuf? Kerana menurut penulis, pada zaman dahulu, ahli-ahli tasawuf ni para sufi ni suka berada dekat barisan depan masa peperangan. Dan ada juga yang dikaitkan dengan sah semasa sembahyang.
Jadi perkataan yang terakhir adalah as-safa'. As-safa' ni bermaksud suci. Suci ni suci pada apa? Suci daripada melakukan dosa, suci menyucikan jiwa, suci maknanya menyucikan hati lah. Dia lebih menunjuk pada proses penyucian jiwa. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Jadi secara kesimpulannya, tasawuf ni pada zaman Nabi, ilmu tasawuf ni telah wujud tapi tidak dinamakan. Dan selepas perkembangan tamadun dan perkembangan percampuran orang Arab dengan orang bukan Arab, maka ia memerlukan kepada kesemua ilmu untuk dibukukan, dan ia juga termasuk dengan ilmu tasawuf. Kerana jika ilmu ini tidak dibukukan, dimimbangi, akan menyebabkan berlakunya orang kata macam berlakunya keganjilan lah pada ilmu tersebut. Maknanya akan berlaku mungkin fahaman-fahaman yang sesat akan mula merosak kalau ilmu-ilmu ini tidak dibukukan. Tambah lagi pada zaman tersebut masyarakat Islam semakin ramai dan fahaman-fahaman sesat semakin berleluasa. Jadi ia memerlukan pada ilmu ini untuk dibukukan. Dan ilmu tasawuf juga tidak terlepas daripada untuk tidak dibukukan lah. Jadi sekian daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.